Okey, baru ada 4 orang. Semalam ramai juga. So, kita tunggu sekejap lagi dalam 3 minit. Boleh ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sihat semua? Sihat. Okey, so kita ada Aiman, ada Amsyar, ada Hadi Farhan dan juga ada Faiza. So sepatutnya kelas ni ramai, ada 30 lebih. 35 tak silap saya, tapi ada 4 orang je. So, okay, so saya record kelas ni. So hari ni kita nak masuk topik baru. So please open your book page 32. Alright, so this is about past continuous. Okay, saya nak share. So saya akan tulis kat sini. Okay, so entitle the topic. Okay, semua ready dah ya? So topic past continuous. Okay, before I start, I jump into this topic. So I would like to recall all of you. So when we want to write a sentence, we must have pronouns. And then we have verb to be. And we also have action verb. Okay. For pronouns, we have two. Singular and also plural. Singular ni maksudnya untuk berapa orang?
Singular untuk berapa orang? Oh, Satu. Okay. Contoh pronouns dia, he, she, it. Kalau person, satu. ya betul, satu. Contoh Ali. Atau kita sebut cat yang merujuk kepada satu saja. Okay, plural pula more than two. Lebih daripada dua orang. Okay, contoh dia I walaupun satu tapi dia special I, and then kat sini you, we, there. Kalau person Ali and Abu. Ni saya dah cerita dekat dalam kelas kan? Okay, kemudian kalau verb to be untuk present tense, kita ada is, kita ada kalau untuk singular sini, salah, is bagi present tense, kemudian kita ada was. Okay, kalau untuk plural, kalau I ni dia akan jadi am dan jadi was. Okay, yang lain pula dia akan jadi are dan were. Okay, untuk action verb kat sini, apa contoh action verb? Kata kerja. Kata kerja ataupun activity you. Contoh sekarang you sedang mendengar. So what is mendengar? Listen. Listen. Okay, kalau past tense dia akan jadi listen. Listened. Dia ada ed. Dan contoh walk. Dia akan jadi walk. So ada L. Okay. Talk. Talk. Okay, berbeza kalau action verb yang irregular. Contoh dia run. Dia punya past tense dia akan jadi apa past tense untuk run? Lari. Ran. Read. Past tense read. Read juga. Put juga. So this one yang special lah. Okay, so untuk basic di sini kamu faham tak? Faham. Faham So ini untuk dia punya asas. Okay, now kita pergi tajuk untuk hari ini. Past continuous. Untuk past continuous tense ini, dia punya formula dia adalah pronouns. Sebab dia past tau kat sini. Awak nampak perkataan past. Maksudnya kalau past ni masuk perkara yang telah berlaku. Tapi untuk past continuous, we were talking about something yang telah berlaku tapi kita menceritakan pada waktu itu sedang berlaku. Kita menceritakan tentang semalam. Contoh kita cerita pasal Ali, aktiviti Ali. So semalam Ali sedang berjalan menuju ke sekolah. So we were talking about sedang berjalan. So jadi itu yang dimaksudkan dengan past continuous. So cara untuk dia punya formula dia adalah, okay, nanti form pronouns dia, and then kat sini ada verb to be lagi. And this one is action verb. Dia punya Allah. Formula dia seperti ini. Saya tulis kat warna merah ni ya. P merujuk kepada pronouns. Kemudian tambah VB merujuk kepada verb to be. Tambah AV merujuk kepada action verb. And plus yang ni, AV ni tambah ING.
Okey, saya ulang. P, pronouns, plus VB. VB ini pula verb to be dia adalah, sebab dia past kat sini kan. So kalau past dia akan jadi was ataupun were. Dia dah tak ada guna lagi is dengan are dengan am ya. So dia akan was dengan were. And then action verb dia mesti tambah ing. Okay, kita tengok satu persatu. Contoh singular. Okay, contoh singular. Singular kita guna he. Contoh dia he. So verb to be dia apa? Was ke were kalau singular? Was. Okay, he was. Okay, contoh ambil action verb. Walking lah. Walk. And then tambah ing. He was walking to school. Okay, cuba kita buat untuk plural pula. Plural kita buat there. And because of plural, dia punya action verb adalah were. They were. Sama juga walking to school. Okay, ini untuk ayat positif. Okay, untuk ayat positif. Faham ke tak faham? Faham. Semua faham? Siapa yang ada? Sekejap saya tengok. Okay, Aiman, Amsyah, Hadi, Faiza semua faham Saya tak nampak skrin. Tak nampak skrin? Alamak. Ni saya share macam ni pun tak nampak? Tak nampak juga. Awak guna telefon ke? Kenapa? Jap. Awak guna telefon tu, cuba awak screenshot, awak hantar dekat dalam group tengok. Okey. Ya, kawan-kawan yang lain tunggu sekejap ya. Semalam, Hadi semalam saya share, awak nampak tak? Yang lain nampak tak saya share ni? Aiman nampak? Nampak. Faizah nampak? Aiman? Nampak. Aiman nampak, okey. Nampak. Okey, thank you. Yang lain? Amsyah dengan Hadif. Yang tak nampak tadi Hadif ke Amsyah? Oh, dia jadi macam tu je. Macam tu. Sekejap. Pisai apa pula begitu? Okey, tak apa. Saya akan hantarkan gambar-gambar tu dekat dalam grup. Hadif nampak tak Hadif? Nanti gambar-gambar tu saya hantar dekat grup. Sambil tu awak tengok dekat dalam buku teks ya. Amsyah okey Hadif okey ke? Tak apa, nanti saya akan record ni. Saya record, nanti saya akan bagi dekat dalam grup juga. Okay, so kita continue. Amsyah okey ya kalau saya teruskan? Okey lah. Okay. Sekejap Amsyah, dekat telefon tu kan ada titik yang dekat gambar saya tu, Nora Sidah binti Ageman sedang tu, dekat bawah sebelah dia tu ada macam ada button 4 segi tu kan. Kalau tekan dekat situ dia akan jadi apa? Sama juga. Sama juga, dia tak keluar apa-apa juga? Tak, langsung tak. Baik. Nampak teacher? Nampak. Pasal apa dia tak nampak? Kakak jangan.
Semalam awak ikut kelas saya, awak nampak tak Amsyah? Semalam nampak, hari ni tak nampak. Oh, hari ni. Okey. Tak apa. Nanti kita cuba lagi untuk next class kita tengok macam mana. Kalau tak okey Okey, juga, teacher. okey. Untuk Amsyah, nanti untuk next class kita cuba lagi. Untuk kalau kata tak okey juga, nanti bila you rumah kat mana? Amsyah rumah kat mana? Ha? Amsyah rumah kat mana? Taman Melati Utama. Oh, depan ni je. Okey, kalau kata tak boleh juga nanti untuk next class, saya buat share screen macam ni, you tak nampak juga. Tak apa, nanti saya ni kita jumpa, saya tengokkan telefon awak tu. Boleh Okey Amsyah? Alright, so saya sambung dulu. Untuk seterusnya, kalau yang tadi adalah positif. So ini negatif. Ini untuk negatif maksudnya tidak. Negatif bagi past continuous. Nampak tak skrin yang saya share ni? Yang lain? Nampak. Okay. Alright. So kita gunakan kakak sekejap tunggu mama kelas. Okay. Kita gunakan dia punya formula tadi, mesti pronouns and then tambah dengan verb to be and then tambah dengan action verb, kemudian barulah objek belakang dia. Okay, sekarang ni kita cuba dengan singular. Okay, kita ambil. Ya kakak. Nanti sabar, bagi mama kelas dulu. Jangan kacau. Okay, kita cuba ambil singular. She. Okay, disebabkan kat sini adalah negatif. So, untuk action verb adalah wasn't ataupun weren't. Okay, jadi singular dia akan jadi she. Dia punya action verb dia apa? Untuk singular dia punya action verb dia apa? Untuk verb to be dia. Apa verb to be bagi singular? Untuk negatif. Wasn't ke weren't? Wasn't. Okay, she wasn't. And then baru tambahkan dengan action verb. Going to school. So dekat sini sama juga dia punya formula dia. Pronouns, kita singular ataupun plural. Kemudian dia punya verb to be, kita tengok dia punya pronouns balik sama ada singular atau plural. Kemudian baru tambah action verb ni mesti tambah ing. Tambah ing. Okay, cuba tengok plural. Astaghfirullahalazim, dia ni lah kakak. Okay, cuba tengok there. Weren't. Okay, there weren't. And then going to school. Okay, faham tak yang dengan sini? Faham. Okay, sekarang kita akan next untuk soalan, question. Okay, question of past continuous. Okay, dia punya soalan dia must starting with, okay, mesti dia bermula dengan, dia punya formula dia bermula dengan verb to be. Okay, verb to be. Kemudian tambah dengan apa dia punya singular ataupun verb dia, action verb dia. Kemudian tambah dia punya objek dia. Okay, contoh dia.
pronouns, dan kita kena tahu dulu kat sini dia punya pronouns dia apa. Okay, contoh dia was he going to school, ataupun weren't they going to school. So jadi pemilihan di depan ini, verb to be ini berdasarkan kepada pronouns dia. Okey, jelas dekat sini? Jelas dekat sini? Faham tak? Faiza, semua okey? Okey. Husnina, okey, welcome Aizra dengan Arisha semua, selamat datang, terima kasih. Okey, nanti saya akan bagi link Okey, kemudian sekarang ni saya nak kita buat latihan dekat buku teks. Faham, teacher. Okey, thank you. Kenapa dekat ni tak boleh pula ni? Okey, sekarang saya share buku teks ni. Kita nak buat latihan yang ni. Okey, tengok latihan nombor 4. Okey, tengok latihan nombor 4. Husnina, are you there? Muka surat 32. Muka surat 32. Okey, siapa lagi yang baru masuk? Najwan, Faizal, Aizra Harisha dengan Adit. Okay, thank you. So, kita tengok dekat latihan di sini. Okay, saya nak panggil Aiman. Aiman. Okay, for this question, asking to do question and answer. Awak kena buat soalan dan juga jawapan. Soalan dan jawapan ini berdasarkan di sini. Okay, dekat sini, ini dia punya verb, yang ini dia punya pronouns. Okay, so contoh dekat sini, macam saya cakap tadi, when you want to do a question, you must looking for the pronouns first. Okay, pronouns dia dekat sini he. So it shows that this is singular. So the question must starting with the action verb for singular. So mesti bermula dengan was. Okay, kemudian awak tambahkan he di selepas dia. Was he? So for action verb, you must plus ing. So was he skiing? Okay. And then the answer, sebab dia buat aktiviti lain, ice skate. So you kena letak no, he wasn't. Full stop. And you tambah lagi belakang dia for ice skating, he was. Mesti letak was ice skating. Do you understand how to do, everyone? Yeah. Okay, semua faham Alright, so Aiman, please try to do question number 1. Look carefully for the pronouns and the action verb. Kakak, bukan ni. They swimming in the sea. Okay. Dia sekarang ni kan nak buat question. Aiman tengok betul-betul kat sini. Dia nak buat question. So the question must be starting with was or were.
So was our must be look the pronouns. Okay, sekarang ni dia punya pronouns adalah plural. Dekat sini plural. So dia punya starting question tu mesti bermula sama ada was ataupun were. So untuk soalan nombor 1 ini, macam mana dia punya question dia? Were they swimming? Yes. Continue, teruskan. Were they swimming? No, he was. Okay. Yang depan tu habiskan dulu. Were they swimming in the sea? Were they swimming in the sea? No, no, they weren't. Okay, they weren't, betul. And then? They was There swimming was in a ke pool. they were? They were swimming in a pool. Yes, okay. So, were they swimming in the sea? No, they weren't. They were swimming in a pool. Okay, good. Nice try. Very good, Aiman. Okay, next. Number 2. Saya nak... tadi ada... Siapa nama? Adib, are you there? Najwan? Najwan? Faizal dan Faizal. Faizal? Aizra Harisha? Husnina boleh cuba tak? Husnina tak boleh on mic Cik. Boleh. Dah boleh dah. Okay. Alright, cuba Husnina jawab yang soalan nombor 2 tu. She sleep. Lepas tu dia punya jawapan dia to read. Okay, how to do a question for she sleep tu? Okay, jap. Were she sleep? Tengok dulu dia punya pronouns dia. Pronouns tu singular ke plural? Singular. Okay, singular. Jadi starting the question with was ke were? Or was? Okay. Was she sleep? Sleep? Are you sure sleep? Or you have to put... Or sleeping? Hati-hati. Okay, lagi sekali. Was she sleeping? Okay. No. No, she was. She? No, she isn't. Wasn't. Wasn't. Okay. She was reading. Okay, cuba buat yang nombor 3. Okay. Were they fighting? Ya, okay. No. They are playing. Jawapannya tu tak lengkap. Yang depan tu dah okay. Were they fighting? No. No, they weren't. They wasn't. They weren't. They weren't. Okay. They are playing. They were. They were. Faham tak faham ni? Kurang faham lah sebab tadi baru masuk. Okay. Okay, baik. Okay, saya terangkan semula berdasarkan dengan soalan ni. Okay,
tengok screen balik, tengok board ni balik. Semula kita tengok untuk soalan nombor, nombor 3 tadi Soalan nombor 3 dekat situ. There fight and then play. So, bila nak buat soalan, tadi saya cakap mesti bermula dengan dia punya verb to be. Verb to be. Okay, verb to be dia mesti refer kepada verb to be, kemudian pronouns. Kemudian baru dia punya action verb. Ni dia punya susunan. Dan action verb ni yang kena tambah ing. Okay, so verb to be ni refer pada pronoun. So sekarang awak tengok pronouns dekat sini adalah there. Okay, jadi bila there dia adalah plural. So verb to be awak ada was dengan were. Was untuk singular, were untuk plural. So sekarang ni there ni adalah plural. Jadi awak perlu ambil were. So, were. Tulis balik kat sini. Were there. Ambil fight ni. Dia punya action verb ni tambah ing. Were there fighting. Kemudian question mark. Then sebab dia play. Dia tak fighting. So no. There weren't. Sebab mereka ni there. Bila there singular, awak kena pakai weren't, tak boleh pakai wasn't. And then untuk play, there were playing. Okay, Husnina, awak jelas tak? Okey, faham. Baru faham. Baru faham. Okey. Kita cuba tengok yang nombor 4. Sebab nombor 4 ini adalah singular. Okey, dia punya soalan dia dekat sini. It lie on the bed. Okay, on the bed. And then dia punya answer lie on the sofa. Okay, so action verb dia mestilah was ataupun were. Tapi kat sini dia dah jelas it. So it adalah singular. So kita mesti start dengan was. Okay, was, it. Okay, lie ni kita kena tambah ing, betul? So macam mana nak eja lying? L, Y, I, E ni kita tukarkan terus kepada Y, I, N, G. Okay, so was it lying? Lepas tu terus tambah belakang. On the bed. Jadi jawapan dia no, it. Tengok balik kat depan ni. Wasn't. So untuk ceritakan yang bawah ni, ambil semula yang ini. It was lying on the sofa. Okay, faham tak semua? Faham. Semua faham? Okay, Husnina faham. Yang lain? Faham. Okay, Faiza faham. Aiman faham? Aizra tadi faham Tadi dengar suara Faiza ke suara Aizra tu? Faham, cikgu. Okay, Aizra. Okay, cuba Aizra buat yang nombor 5. Cuba Aizra buat nombor 5. Aizra? Jangan nanti dia bergerak. Aizra, you there? Internet dia slow kot. Internet dia slow, tak apa. Okay, Faizah? Faizah. Saya nak sebut Faizal.
Faizal. Kejap cikgu, internet saya tak kuat. Okay, tak apa. It's okay. Alright, so Faiza cuba nombor 5 tu. Was he watching TV? No, he wasn't. Okay. He playing computer games. Okay, good. Najwan. Semua tak boleh ni. Okay, saya sambung yang nombor 6 tu. Was she going windsurfing? No, she wasn't. She was playing volleyball. Okay, semua faham nak buat ni Okay, sekarang untuk seterusnya nanti kejap. Saya nak you jawab soalan nombor 5 dan juga saya akan bagi satu lagi soalan. Nanti saya akan snap masuk dekat dalam group. So, task hari ni nombor 5 tu. So, hati-hati tau. Kena tengok dulu dia punya verb to be dia. Kena tengok dia punya pronouns dia. Tengok dia punya tu singular ke plural. Kemudian baru awak jawab sama ada was ataupun were. Kemudian dia punya action verb kena tambahkan dengan ing. Faham? Faham tak? Faham. Okay, good. Very good. So saya akan bagi dia punya record ni masuk dekat dalam group nanti. Kemudian so task awak hari ni ada 2. Satu soalan yang nombor 5 tu. Kemudian saya akan bagi satu lagi. Nanti saya akan snap masuk dekat dalam group. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya end of the class. Tak ada. Tak ada. Okay, Senina tak ada. Amsyah ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Amsyah hilang terus dia punya tu. Left meeting. Lain tak ada yang. Okay lah. So kita stop dekat sini. Itu saja. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Right. Welcome. Thank you, Okay. teacher. Okay. Welcome.